Kita bersiaran dalam Selamat Pagi Satu Malaysia. Bagi anda yang baru saja bersama dengan kami, terima kasih banyak-banyak kerana kesetiaan anda dan kita harap juga kita terus bersama hingga ke penghujung siaran. Dan betul lah seperti yang dimaklumkan oleh rakan kita tadi berkenaan dengan Hari Koperasi yang akan berlangsung pada hujung minggu ini. Tapi kita tak nak bercakap tentang soal Hari Koperasi itu semata-mata. Kita nak menyentuh tentang banyak hal lagi berkaitan dengan koperasi. Kenapa perlu wujudnya koperasi, berapa koperasi boleh jana pendapatan dan sebagainya. Ini antara perkara yang boleh kita cungkil bersama dengan orang yang paling tepat untuk kita bawa ke studio kita pagi ini, iaitu Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Datuk Hassan Malik bersama dengan kita. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Saya baru berkesempatan bersama dengan jumpa dengan Datuk. Jadi saya nak ucapkan tahniah jugalah untuk portfolio Datuk ni. Terima kasihlah, berat kerja ni, tanggungjawab. Banyak kerja melibatkan domestic trade, kepenggunaan, koperasi. Ini orang kata tu kementerian yang paling sibuk, kementerian yang paling mendapat isu. perhatian. Dia melibatkan semua rakyat. Betul, sebab semua kita ni adalah pengguna. Jadi mau secara langsung tak langsung kita terlibat dalam isu ini. Jadi masalahnya semua sampai ke kita. Dan kita terpaksa cari jalan pula bagaimana nak mengatasinya. Tapi alhamdulillah, syukurlah dapatnya dokongan daripada pegawai di kementerian saya, NGO yang lain telah meringankan sedikit tanggungjawab ini. Dapat kita selesaikan dengan cara baik, dengan keadaan win-win situation. Inilah dia seorang menteri yang berdepan dengan banyak isu berkaitan dengan kepenggunaan ni. Memang kena macam itulah, kena orang kata tu kena rapat dengan rakyat selalu malam supaya tahu masalah. Saya dapat telefon pukul 12.30 malam ada operasi penguatkuasaan. Dilihat saya dia nak mengajak saya sama, tapi oleh kerana ada urusan lain jadi saya teruskan dan dia dipahamkan satu operasi yang begitu berjaya dalam konteks penguatkuasaan undang-undang yang telah pun diberikan kepada kementerian kita. Okey. Jadi kita harapkan selamat maju jaya lah untuk tugas-tugas yang banyak ni. Tapi Datuk, ni kita nak fokus kepada tentang koperasi ni. Kita dah wujudkan koperasi sejak tahun sejak 1922. Sejak tahun awal 20-an lagi dah, 1920. Itulah dia. 22 ni gitu ya. Dah lebih kurang 90 tahun kan? Dah 90 tahun. Dan dalam konteks dalam usia yang begitu tinggi dah hampir tahun tadi, kita lihat bahawa koperasi ini tadi mula-mulanya dulu diwujudkan semata-mata untuk nak mengeluarkan anggota masyarakat ni daripada kancah kemiskinan, soal penindasan orang tengah, soal keberhutangan di kalangan petani, penjawat awam. So semuanya ini akhirnya ditubuhkan koperasi ini. Dan koperasi yang pertama sekali diwujudkan adalah sebuah koperasi yang disebut Syarikat Bekerjasama Jimat Cermat dan Pinjaman Wang Pekerja-Pekerja Jabatan Pos dan Telekom Berhad. Kini dinamakannya Kota Mas. Dulu Jimat Cermat, pinjam-meminjam, ini konsep koperasi dulu. Yang juga disebut syarikat kerjasama. Syarikat kerjasama padi, syarikat kerjasama begini. Hari ini dalam keadaan dunia berubah, teknologi ini pun terminologi ini pun kita ubah kepada koperasi. Koperasi corporate lah, bekerjasama. Maksudnya koperasi yang awal, yang pertama dulu ditubuhkan sehingga hari ini masih lagi beroperasi. Masih ada, malahan Kota Mas ini merupakan salah satu daripada koperasi yang sangat berjaya. Oleh kerana dia mengikut zaman. Kalau dulunya pinjam-meminjam saja. Tapi koperasi ini hari ini telah terlibat dalam hal pembangunan property development, dalam pembangunan perniagaan yang besar-besar. Dan hari ini saya bangga, ini adalah salah satu daripada koperasi yang sangat berjaya. Bukan saja untuk ahli dia di Jabatan Pos dan Telekom, tapi juga masyarakat umum. Okey. Yang saya ingat, yang saya tahu juga antara koperasi yang berjaya itulah dia Bank Koperasi Rakyat Malaysia, Bank Rakyat. Dari seperbankan itulah. Dulu cerita pinjam-meminjam saja. Tapi hari ini semua dah dibuat dah. Termasuklah dalam soal keuangan. Dan antara syarikat kerjasama ataupun koperasi yang berjaya ni adalah Bank Rakyat yang dahulunya dan hingga kini dalam keadaan yang cukup mantap. Dan ini pada saya semuanya oleh kerana ada dokongan, ada semangat untuk bekerjasama. Ini kerana temanya satu untuk semua, semua untuk satu. Okey, baik. Kalau dulu kan macam Datuk sebut tadi ialah banyak untuk membantu ahli, keluarkan ahli daripada kongkongan kemiskinan pada zaman dulu. Jadi sekarang peranan dan fungsinya tu adakah masih lagi sama, masih lagi kita nak membantu sesama ahli?
Hari ini penekanan kita hari ini adalah sesuatu yang agak lagi meluas sebab dengan keadaan negara kita menuju negara maju 2020 dengan pembentukan satu penggubalan satu dasar koperasi negara yang telah kita wujudkan, insya-Allah dasar koperasi negara ni kita ada dasar yang telah kita gubal semata-mata untuk kita merancang memikirkan apa akan terjadi dalam 5 tahun yang akan datang dalam konteks koperasi ini. Jadi dasar ni adalah selaraslah dengan hasratnya Muhammad Perteri nak melihat koperasi ini insya-Allah akan dapat menjadi penggerak ekonomi bersaing dengan sektor swasta dan lain-lain. Dan inilah yang sedang digubal melalui dasar ini kerana pelbagaian dipelbagaikan ni objektif koperasi itu sendiri. Kalau dulu macam sebut pinjam-minjam saja. Tapi hari ini semua dalam semua bidang, semua bidang dalam property development, dalam perbankan, dalam pendidikan, semua aspek perniagaan yang ada di swasta ada hari ini di apa ni dalam bidang koperasi. Okey, kalau tadi Datuk juga menyebut bahawa nak orang kata tu nak mengimbangi dengan perkembangan ekonomi juga kan, dengan sektor-sektor korporat yang lain. Jadi kalau syarikat-syarikat korporat lain boleh menjana pendapatan yang begitu banyak. Jadi kalau macam koperasi ni macam mana? Adakah target sasarannya tu pun sama juga macam syarikat korporat? Yang pentingnya adalah ahli-ahli itu. Ahli-ahli tadi mesti bersama-sama menyokong pimpinan lembaga pengarah koperasi, pihak pengurusan koperasi kerana tumpuan mereka ini sudah luas. Macam saya sebutkan tadi, ada satu koperasi yang membuat hal-hal kepada pertanian, lapangan pertanian, membela ternakan ayam dan sebagainya. Begitu juga pertanian sebagainya. Begitu juga dalam property development. Kalau swasta buat, koperasi pun buat. Tapi koperasi ini tumpuannya adalah kepada ahli-ahli mereka. Ahli-ahli mereka yang diberikan segala kemudahan-kemudahan. Dan ini sesungguhnya saya melihat cukup baik untuk kita sasarkan tahun 2020 nanti perolehan kita akan kita dapat kita capai dalam konteks dari segi asetnya lebih kurang 50 bilion ringgit. Ini sasaran yang telah kita sasarkan untuk perolehannya tu sebagainya. Itu dia 50 bilion disasarkan untuk perolehan bagi urus niaga koperasi ini menjelang tahun 2020. Ini satu pencapaian ataupun satu sasaran yang tinggi juga. Adakah perjalanan untuk sampai ke sasaran tersebut kita berada di landasan yang betul? Okey. So berikut dengan itu, sebab itu melalui dasar koperasi negara ini kita tekankan kepada soal salah satu daripada trust strateginya ialah untuk membangunkan modal insan. Anak-anak yang baru yang duduk di sekolah menengah kita perkenalkan. Kita nak mereka hayati tentang peranan koperasi ini, peranan koperasi di sekolah-sekolah ini, diajar, dididik, ditubuhkan koperasi-koperasi, membawalah kepada IPTA, IPTS, supaya anak-anak muda kita pada masa yang akan datang dia akan sudah mula berdekatan dengan semangat berniaga dan sebagainya. Dan ini satu contoh salah sebuah sekolah di Kota Baru, sekolah menengah yang mempunyai perolehan satu tahun 1 juta ringgit. Dan ini adalah sesuatu kejayaan bagi saya sebab di sekolah saja, di sekolah menengah, sekolah menengah Kota Baru. Jadi ini dah dicontoh sebab kita tekankan soal didikan di kalangan anak-anak sekolah ini. Dan mereka ini akan membesar dengan semangat, selain daripada semangat kerjasama, semangat koperasi dia akan dapat kita lahirkan pula pengurus-pengurus untuk menguruskan projek-projek yang dikenalikan oleh koperasi. Baik. Adakah semua sekolah mempunyai program yang sama? Sebab kalau saya masih ingat zaman saya sekolah dulu pun memang ada juga koperasi, tapi itulah jual pensel, jual pemadam, jual buku kan. Itu dalam bentuk kecil-kecilan. Hari ini malahan di sebuah sekolah kita bawa pula projek di bawah kementerian Kedai Rakyat Satu Malaysia. Pun kita banner di situ. Kemudahan-kemudahan untuk perbankan melalui bank rakyat. Ada juga di sekolah-sekolah yang telah ditubuhkan dan juga mengambil kontrak-kontrak dobi dan sebagainya dah diambil ini oleh salah sebuah sekolah yang saya sebutkan tadi, sehingga kan
perolehnya 1 tahun 1 juta. Itulah. Satu angka yang kadang-kadang kita tak percaya, tapi sebenarnya telah pun berlaku. Dan ini telah kita hayati, apatah lagi pula macam koperasi-koperasi yang banyak ini. Hari ini sudah ada 10,000 buah koperasi yang diwujudkan, yang telah ditubuhkan di negara kita dengan keahliannya lebih daripada 7 juta. Baik. 7 juta. Dan ini sesungguhnya sesuatu keadaan yang amat membanggakan kita, dan kita mengharapkan kejayaan-kejayaan yang telah ada di kalangan koperasi yang berjaya ni, 10-100 buah koperasi yang baik ini akan menjadi contoh kepada jalan lain. Maknanya kita boleh capai ini. Okey. Baik, saya nak lihat dari trend keahlian koperasi. Adakah orang kata tu dia punya rapid perkembangannya itu memang sangat drastik ataupun biasa-biasa saja? Memang kita galakkan sebab koperasi ini ialah dia modal dia adalah berdasarkan kepada keahlian dia. Kalau keahlian tiap-tiap seorang ahli tadi menyumbang untuk beli saham dan sebagainya, dia akan membesar. Malahan hari ini kita galakkan masjid-masjid tubuhkan koperasi, daerah macam sekolah tadi. Jadi sebab itu saya sebutkan ini beri penekanan, dan ini jugalah sebenarnya hasrat yang Berhormat Perdana Menteri, supaya sektor koperasi ini akan menjadi salah satu sektor yang terpenting selain daripada sektor swasta dalam konteks pembangunan ekonomi negara. Sebab itu kita galakkan. Jadi saya dah faham tadi Saudara Zul pun ada koperasi di kampung dan sebagainya. Itulah kita sebab tertarik dengan program koperasi ini. Saya sendiri macam pun program lah kita bagi kemudahan pula untuk mereka ni. Misalnya dari segi macam geran apa ni kepada koperasi-koperasi. Ni orang nak tahu ni, kalau sebut geran je orang semua dah celik mata dah. Celik mata. Tapi kita tak bagi dengan sewenang-wenang begitu. Kita kena kaji ada syarat-syarat dia. Kalau koperasi ini difikirkan boleh menjana potensi yang baik, kita akan bagi geran ini. Sehingga kan sampai kepada di antara 50,000 kepada 10 juta. Ini keadaan itu segi geran. Begitu juga dari segi bantuan ekonomi, bantuan latihan, projek pun kita jalankan, kita beri tawarkan kepada koperasi-koperasi. Dan sebahagian besar mereka ni pun alhamdulillah telah mengambil kesempatan untuk menggunakan kemudahan yang ada ni. Sebab macam kita sebut tadi, harapan kita dah ada target kita tertentu. Berapa bilion aset yang dia besok daripada koperasi ini. 10,000 koperasi ini besok. Berapa bilion ini. Kita sebutkan target kita. Jadi sasarannya tadi 50 bilion untuk urus niaga. Untuk urus niaga. Kita ada masa lagi berapa tahunnya? 7 tahun sampai ke tahun 2020. InsyaAllah kalau begini dia punya rentak dia, misalnya Suruhanjaya koperasi yang ditubuhkan untuk nak facilitate, nak regulate apa hal-hal yang berhubungan dengan koperasi, kita ada Suruhanjaya dengan kepimpinan yang begitu baik, tegas. Begitu juga maktab kerjasama. Yang maktab kerjasama ni diwujudkan, dilahirkan sebelum merdeka lagi, 1956. Dan ini juga insya-Allah kita akan cuba perkasakan maktab kerjasama ini, insya-Allah dalam perancangan kita. Saya sebutkan tadi sebelum 2020 untuk kita jadikan maktab kerjasama ini sebagai universiti koperasi. Sebab kita dah pergi melawat dengan negara lain, di Denmark, di Jepun, Korea. Sebenarnya koperasi ini memainkan peranan yang sangat penting. Dan ini pun berlaku universiti-universiti yang menawarkan kursus-kursus untuk mereka lahirkan pengurus-pengurus yang baik untuk menguruskan koperasi. Kita setakat ini ada tak mana-mana universiti yang menawarkan kursus berkaitan dengan koperasi? Yang khusus koperasi secara khusus tak ada. Tak ada lagi. Kita yang ada ni maktab kerjasama di Putrajaya itu NKM. Ini yang ada. Dan yang ada inilah yang kita fikirkan lembaga dah bersetuju hari itu hari untuk menaik tarafkan dia kepada kolej universiti, dan akhir besok insya-Allah dalam tempoh masa yang telah kita tetapkan akan terjadilah besok Universiti Koperasi Malaysia. Orang kata lepas ni lebih profesional lah. Lebih profesional. Dan kita perlukan orang-orang profesional. Malahan di sebahagian besar koperasi yang ada hari ini pun dikendalikan oleh profesional. Some of them are engineers, ada accountant. So ini sebenarnya yang boleh memastikan kejayaan koperasi kita. Sebab yang dulu pun ada juga koperasi tapi banyak yang gagal. Kerana apa? Dia balik soal pengurusan, mismanagement, soal ahli lembaga yang tidak committed. Tapi hari ini semangat ni kita suntik supaya berbeza. Maknanya semangat matlamat
mesti Baik, ke arah baik. kejayaan. Kadar kegagalan koperasi itu tinggi tak agaknya, Datuk? Kalau ikutnya dulunya banyak yang gagal. Baik, baik. Terutama macam saya sebut tadi. Kampung saya pun ada syarikat kerjasama pelangai. Okey. Kampung saya. Waktu padi itu memang ini baiklah. Tapi airnya pun mati. Lumpuh. Banyak koperasi. Soal pengurusan, soal pengurusan dan juga soal sokongan daripada ahli. Kadang ahli hati dah berjaya kena berebut jawatan. Bila berebut jawatan dah gagal. Baik. Okey, itu antara sedikitlah yang dapat kita kongsikan berkaitan dengan dunia koperasi ini. Tapi kalau nak tahu lebih lanjut lagi, mungkin orang ramai boleh datang hadir sendiri sempena dengan Hari Koperasi Negara 2013 yang akan berlangsung di Kedah, di Jitra Kedah. Pada hujung minggu ini, iaitu pada hari Jumaat hinggalah ke hari Ahad. Jadi ada macam-macam acara menarik, expo, ada pameran, ada forum perdana, ada maklumat-maklumat yang ingin anda ketahui berkenaan dengan penubuhan koperasi ataupun apa kepentingan koperasi mungkin. Yang pentingnya Zul, hari itu besok akan kita pamerkan. Baik. Di semua negeri di Malaysia, tiap-tiap negeri kita ini mempamerkan apa kejayaan ataupun projek yang mereka sedang laksanakan hari ini. Apa kejayaan? Misalnya macam di Kedah, di Jitra tu. Ada koperasi guru Melayu Kedah, dia ada hotel dia sendiri. Di negeri Kedah. Ada pula klinik, hospital dia sendiri. Dan ladang dia. Ini sesuatu yang macam saya sebutkan tadi, dia tak macam dulu lagi dah. Itulah dia. Bukan hanya baik untuk ahli-ahli yang boleh dapatkan perkhidmatan tersebut, tetapi juga kepada orang ramai, orang bersekitaran. Baik, terima kasih Datuk bersama dengan kita pagi ini. Ini satu peluang yang cukup baik untuk anda ketahui dan dekati koperasi ini. Kita akan kembali lagi selepas ini dengan paparan yang lain pula. Selepas ini kita nak bincang juga tentang minda orang